Bismillahirrahmanirrahim. Ada seminit dua. Tadi panjang kan? Seminit dua. Kalau jarah. Tak ya? Buat. Ha? Bunyi tu. Tanya bunyi tu. Okey, babih tajuk bulan lepas. Dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Bulan lepas tuan-tuan puasan kita bincang disebut dalam kitab ni soal anggota badan oleh Syekh Abdullah Haddad hafizahullah wa rahimahullah alaih. Dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ni dia bincang bab mata, tuan-tuan. Dia bawa tajuk memelihara mata. Cerita apa, tuan-tuan? Bulan sudah saya sebut dah. Rupanya setiap anggota badan yang Tuhan sedia kat kita set ni, semua satu sudut kita boleh pahala dengan anggota badan. Satu sudut lagi kita boleh dosa kalau tak kena gaya guna anggota badan. Kita ingat, jangan dosa main keluar ya, dosa duk keliling kita ni. Jangan ingat pahala boleh main keluar ya, pahala duk keliling kita ni. Kata tu Syekh bulan lepas yang saya bacakan tuan-tuan, bulan lepas kita sebut dah. Kalau mata ni yang seni ciptaan Allah yang cukup cantik ni, kalau kita fikir tentang kejadian mata ni, hebat Allah Ta'ala buat. Orang yang akan rasai nikmat mata ni hebat bila mata hilang. Mata tak nampak Allah saat tersebut. Ish dia kata habis. Kalau orang kelam daripada awal, terbit main kelam, mata tak nampak, mungkin dia tak terasa sangat. Tapi orang ni kadang-kadang mata duk nampak elok, tang-tang malam warna, nampak kenal apa semua, nampak bangunan, nampak jalan, pak dia kena kuci manik satu ketika sampai pangkat, tak nampak terus. Allah, dia dapat kata isyak makna mata. Lalu dalam menggunakan mata ni bukan Tuhan biar Tuhan. Lalu kata Syekh Abdullah Haddad, dia kata dengan anggota mata inilah kalau kita guna dengan sebab sebagaimana kita guna, sebagaimana yang tujuan diciptakan, kita boleh pahala. Siang malam kita dapat pahala dengan mata. Mana dia ustaz? Tuan-tuan baca Quran tak dapat pahala. Tambah kita baca Quran, tuan-tuan. Kita baca Quran walaupun kita hafiz. Kita ambil Quran baca, tak sama dengan hafiz. Dia baca berdasarkan ingatan. Dia hafiz, dia hafal ingatan pun tak kuarah. Dia baca ikut ingatan, tapi dia tengok Quran, dia dapat pahala lebih lagi daripada orang yang hafiz ni. Pasal apa? Pasal dia menggunakan nikmat mata itu dengan melihat ayat Allah. Dia maksud apa? Mata ni kalau kita guna sebagaimana tujuan Tuhan cipta, tang-tang malam boleh pahala. Mana saluran untuk dapat pahala dengan anggota badan ni antaranya mata. Tuan-tuan jumpa orang, bila kita jumpa orang, kita salam, kita tengok pahala. Dengan mata pula kita tengok orang susah, kita rasa simpati. Dengan mata juga kita melihat mak kita, kita pati mak kita, pahala masuk. Belum lagi menyapa, sebab Nabi sebut ada 3 benda kalau kita tengok ya, belum lagi apa tindakan selanjutnya, kita sudah memperolehi pahala dengan sebab mata tersebut diguna dengan sebaiknya. Pertama kata Nabi, melihat wajah ibu dan ayah. Yang kedua, melihat catatan tulisan ayat Quran. Tak baca lagi, tengok. Yang ketiga, melihat terpakunya mata, melihat bangunan Kaabah, satu pusat untuk kita hadapkan wajah kita menyembah Allah. Pahala. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan, ni oleh kerana Mekah ni nak pergi umrah pun tak tahu boleh pergi bila ni, tak apa nak mana. Kan kita pun nak ajak, nak abang kata siapa nak ikut saya, tak apa ni. Bila kita tunggulah bila diizinkan oleh Allah. Bila kita pergi Mekah, tuan-tuan, kita bayang Masjid Haram, tuan-tuan puas dah kalau tak tengok Allah. Betul, walaupun Kaabah itu bangunan makhluk Allah, betul. Tetapi bila kita tak boleh tengok Kaabah itu, kan,
Yang kita hadap tak tengok, kita tak syok. Sebab tu kita berkunjung pergi awal hari. Keluar masjid ni, lepas nak pergi main Jumaat, Tobang awal hari. Jumaat pukul 12, pukul 9 dah masjid. Pasal apa? Pasal apa yang hampir awal? Tak pergi mana lah. Dia kata sekali kalau pergi pukul 12, orang nak pergi, dataran dia. Dataran ada pukul. Oh, besar pahala. Sebab tu tuan-tuan, pasal bila kita pergi ke Mekah, saat kita nak tawaf widang, saat kita nak kena lepas tawaf, kita nak masuk pintu, nak keluar, tentu rasa, oh sayu tuan-tuan meleleh mata. Tak ada siapa yang tak terlepas di situasi tersebut, dia meleleh mata, nangis, nak tinggal. Sebab tu Rasulullah kata, tengok Kaabah dapat pahala. Dengan apa? Dengan mata. Dengan mata. Jadi sebab itulah kata tu Syekh Abdullah Haddad, bila mata kita guna sebagaimana yang dituntut oleh Allah, tujuan diciptakan oleh Allah mata tersebut, maka kita dikira orang soleh. Tetapi apabila dengan mata kita telah salah guna, yang tak dibenarkan oleh Allah, kita gunakan mata ke arah tersebut, maka kita sebenarnya seorang yang telah melakukan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak. Orang nampak dengan mata kita boleh jadi taat, dengan mata kita boleh jadi maksiat. Senang. Artinya kita faham di sini formulanya, bila dengan mata kita taat, artinya apa kita apa? Pahala. Kalau banyak mata kita melihat yang baik, banyak mata kita guna yang baik, banyaklah pahala kita kutip. Tapi kalau banyaklah mata kita guna benda yang tak elok, benda yang tak betul, kan, maka banyaklah dosa yang kita titip dalam hidup ini. Maka tu Syekh disebut, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pesan kat kita khusus dalam bab mata ni. Tetap perasan dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, dalam salah satu surah dalam Quran, surah An-Nur, surah cahaya nama surah. Dalam ayat 30 Allah sebut bagaimana adab seorang yang beriman. Kalau orang tu beriman, macam mana hal keadaan dia mengutamakan nikmat mata. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah sebut apa ni? Allah kata-katalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kat Nabi, suruh Nabi bagi tahu kat kita ni umat dia. Allah kata, qul, hendaklah kamu kata, kamu bagi tahu kepada umat kamu. Siapa umat kamu? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dalam ayat dia bunyi lil mu'minin, dia bukan huruf jar, maka dia baca huruf mu'minin. Ada huruf jar majrur. Katakanlah kamu wahai Muhammad untuk orang-orang yang beriman ke aku, yaghuddu min absarihim, tindak tanduk mereka sebagai orang beriman ialah mereka hendaklah menahan, yaghuddu ghadda ni menahan mata-mata mereka daripada melihat. Ulama berbahas dalam ayat ni, macam mana nak tahan mata melihat? Sebab mata duk lihat, maknanya kita kawal gerakan mata dalam melihat. Kita yang urus mata, bukan mata urus kita. Tuan-tuan, mata kalau dia urus kita, semua kita tolak tengok. Tambah tengok benda yang menggairah, lagi syok tengok. Kan? Betul ada orang mengendap. Kan dululah kan tak ada. Ada orang minat mengendap. Oh, syok dia tengok. Bila orang sebut mengendap, orang tahu kan. Dulu orang mengendap. Dia mengendap rumah orang. Lagi tuan-tuan kata macam biasa pun. Dah bak dulu ni cerita mengendap. Mengendap dulu ni, tuan-tuan betul tak? Dulu mandi, orang perempuan mandi, orang lelaki mandi, bukan mandi kalau rumah berjalan. Dulu mandi tuan-tuan bawah pokok tumpah kan, tepi telaga bubuh lagi pokok kan, dunyuk. Tu kan nak teropong ketang dada kan tu. Macam biasa
Dah nak abang dulu situ. Kan kalau sebab syok dia tagih esok nak tengok lagi. Sebab itulah Nabi SAW sebut. Nabi kata an-nazratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Nah, abang kata mata ni siapa yang tolong topak bagi tak elok? Iblis. Nabi kata an-nazrah, penglihatan yang kamu guna dengan mata itu sahmun, anak panah. Masmumun, bukan anak panah biasa, anak panah yang beracun, kata Nabi. Kita lah kena faham maksud. Nabi kata mata ni, penglihatan mata ni ialah satu bentuk anak panah beracun. Tuan-tuan, anak panah beracun bila panah dia kena orang je lah. Nabi kata mata ni, penglihatan macam anak panah beracun. Min sihami iblis, kata Nabi, daripada panahan iblis. Nah, abang kata iblis yang urut. Lalu kata Nabi SAW, man tarakaha makhafatan min Allah. Siapa-siapa yang meninggalkan perbuatan melihat sesuatu yang tak diizinkan, dia dalam keadaan takut ke Allah. Artinya dia nak tengok apa pun, dia timbang dengan perasaan takut ke Allah. Kita tengok, ish dosa ni, ada rasa takut. Lalu kata Rasulullah, orang-orang yang begitu sifat dia, a'tahullahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, saat dia melakukan ibadat, dia akan dapat rasa manis buat ibadat. Apa maksud masalah manis? Rasa syok buat ibadat. Syok bukan tension. Ada orang tuan-tuan nak buat ibadat ni tension. Dia kata nak sembahyang pula, Allah. Ada orang tension dia tak? Bang pula dah. Aku baru sembahyang. Stres. Tambah orang stres nak puasa, dia tak pula Ramadan mai pun dah. Tapi orang yang sudah maintain, sudah istiqamah, dia rasa zauq buat ibadat, dia nak lagi, nak sembahyang. Sebab tu saya pernah kata kat tuan-tuan, ada pernah Tok Syekh, dia bersama anak murid dalam satu musafir, dia singgah di masjid dalam perjalanan jauh. Tiba-tiba anak murid semua pakai habis, gelimpang, lena. Letih jalan dia. Dia pantang jaga-jaga tengok Tok Guru tengah sembahyang. Siang sembahyang, malam pun sembahyang. Yang padahal Tok Guru dia letih pada mereka lagi. Letih lah Tok Guru. Dia bertanya, Tok Guru kami heran. Kata Syekh kami heran. Yang kami letih tak sangat. Kami tengok patutnya Tok Guru rehat lah. Kata Syekh rehat. Dia kata sembahyang tu rehat pun. Tuan-tuan boleh abang saya dulu. Kita tengok tuan-tuan kan sembahyang. Tuan-tuan boleh kata saya, awak ambil sembahyang banyak. Tu sembahyang tu rehat lah tu. Tuan-tuan boleh jawab. Yang kita dengar awak hantar sembahyang sunat. Sembahyang fardu penting tak masuk sunat. Ayat tu. Sebab tak ada halau. Tak ada rasa syok. Sebab tu orang yang tuan-tuan, dia rajin istiqamah bangun malam buat ibadat. Kadang-kadang sembahyang witir je 11 rakaat. Dia sembahyang tahajud je 8 rakaat dia sembahyang. Kan? Orang tak cerita lah, tak payah cerita orang, tapi dia boleh maintain. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Kisah Salafus Soleh ditulis oleh Ustaz Muhammad Abdul, dia cerita tentang orang soleh. Ada orang soleh yang sehari sembahyang sunat 300 rakaat. Tuan-tuan boleh buat? Bukan tuan-tuan boleh buat, saya pun tak buat. Sunat ada pun kena nak tambah. Heran kita pasal sembahyang 300 rakaat ni. Dan macam mana kita dicerita bila mai Ramadan, Imam Syafi'i baca Quran khatam sampai 60 kali. Kita nak heran ni. Heran bagi kita tak buat. Dia tu heran. Kenapa? Kerana mereka sudah capai tahap halawah buat ibadat. Seolah kalau mereka tak buat ibadat, sesuatu kekurangan bagi hidup mereka. Sebab itulah kata Nabi, antara sebab yang menyebabkan kita menjadi malas untuk melakukan ibadat ke Allah, antara sebabnya dosa mata yang kita lakukan.
kita dikaburkan, dibelenggukan mata ini untuk ingat Allah. Sebab itu tuan-tuan, sebab itulah Tok Syekh Abdullah bin Haddad dia pesan sangat-sangat, dia kata dalam soal mata, jaga dia elok. Jangan jadikan mata ni sampai pengkat dia kata bukan takat memperhatikan benda yang dosa, tetapi jangan main ke mata ni menyebabkan kita terpukau dengan dunia. Dia pun tak mau. Kadang-kadang kita tengok dunia, tengok harta benda, kita terpaut pasal mata kita tengok syok. Tengok buat ibadat, tengok mengaji, kan? Pak di mana orang? Ajak hak dunia kita, habis. Pasal apa? Pasal mata antara punca menyebabkan kita menimbul rasa malas untuk melakukan. Sebab itu last sekali saya sebut. Dalam kitab ni disebut di mana Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dia menyebut hal mata ni. Nabi Isa dia rakamkan kisah Nabi Isa ni, cerita Nabi Isa ni disebut dalam kitab ni. Dia kata Nabi Isa alaihi salam kata an-nasratu tazra'u fil qalbi syahwatan. Nabi Isa kata penglihatan mata ini ialah tumbuh pada hati yang ada syahwat. Mana minat mata nak melihat kepada sesuatu bermula dengan syahwat dalam hati. Syahwat yang hati kita inilah yang menyebabkan dia bagi mata kita fokus ke mana. Lalu kata Nabi Isa wa kafa biha li sahibiha fitnatan. Maka itu sahaja kata Nabi Isa sudah cukup menjadi satu fitnah untuk tuannya. Fitnah satu ujian untuk tuannya, tuan mata tu. Nabi Isa kata cukuplah dengan keadaan penglihatan sudah menjadi fitnah untuk tuan yang memiliki mata. Fitnah maksud ujian. Ujian apa? Kadang-kadang minat kita nak tengok ni syok, minat kita ni. Tapi kalau minat nak tengok Quran, baca Quran sikit-sikit, baca Quran 5 ayat sengguhlah. Tengok TV, lepas satu drama habis apa nama bidadari kiriman Tuhan semua boleh pula. Contoh kan, contoh ni contoh habis kiriman bidadari kiriman patut taklah cukup cerita tu ada dapat pengajaran. Ada lagi buka drama Korea. Cuba kita baca Quran macam tu habis ayat satu ni sambung surah ni pula boleh ya. Payah. Pemain mana payah tuan? Bukan dekat tuan-tuan. Semacamlah kita ni. Payah pasal apa? Pasal hati kita tak seronok. Pasal apa tak seronok? Kata Tok Syekh antara puncanya mata yang menyebabkan hati kita tak seronok. Benda hati kita ni terpaku benda yang menyeronokkan yang. Jadi dekat itulah malam ni, mudah-mudahan apa yang saya sampai malam ni, saya sampai apa yang disebut oleh Syekh Abdul Haddad dalam kitab beliau Nasihat Agama Musta'man. InsyaAllah kita akan masuk pada bulan depan memelihara telinga pula. Bisa tu hilang. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maqsura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku maaf saya silap. Aku lupa qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Hormat.